Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berita ini pasti tak disukai oleh UMNO dan Barisan Nasional. Ini memang betul-betul tak akan disukai, malah dibenci oleh semua penyokong Barisan Nasional dan UMNO. Tapi ini benar terjadi kerana ini telah diberitahu di mahkamah. Ini bukan dicakap di kedai kopi, bukan di warung-warung, bukan di Facebook, bukan di Twitter, bukan. Tapi ini di mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian. Dan ini sudah dikeluarkan di surat kabar, di media arus perdana, di satu newspaper terkenal di Malaysia yang sudah bertapak lama, yaitu BH Online, berita harian online di bharian.com.my. Diterbitkan kemarin 7 Jun 2022. 1MDB ditubuhkan sebagai dana politik Barisan Nasional. Demikian kata Muhammad Sidek. Siapa Muhammad Sidek? Muhammad Sidek ini adalah bekas Ketua Setiausaha Negara. Wow! Bekas Ketua Setiausaha Negara. Ketua Setiausaha Negara mengaku bahawa 1MDB ditubuhkan sebagai dana politik Barisan Nasional. What? Sampai hati. Bekas Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan memberitahu Mahkamah Tinggi pada hari ini bahawa mengikut pemahamannya, Syarikat Pelaburan Strategik Negara iaitu One Malaysia Development Berhad 1MDB ditubuhkan untuk dijadikan sebagai dana politik kepada parti kerajaan pada ketika itu iaitu Barisan Nasional BN. Muhammad Siddiq memberi keterangan pada perbicaraan penyelewengan dana sebanyak 2.3 bilion milik 1MDB yang dihadapi oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau berkata sehubungan itu beliau tidak pernah bertanya kepada Najib atau mana-mana pihak dalam 1MDB mengenai permasalahan yang berlaku dalam Syarikat Pelaburan Strategik Negara itu. Saksi ke-19 pendakwaan yang juga adalah bekas lembaga penasihat 1MDB. Sudahlah bekas Ketua Setiausaha Negara, rupa-rupanya dia juga adalah ahli lembaga penasihat 1MDB. Mengakui bahawa menurut pemahamannya 1MDB adalah tempat dana bagi politik Barisan Nasional. Waduh, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Beliau mendapat tahu mengenai isu yang berkaitan 1MDB melalui media massa berhubung dakwaan salah guna dana dan mengetahui ada penyiasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Katanya, namun saya tidak pernah diberi taklimat atau diberitahu secara lanjut apakah butiran penyiasatan tersebut ke atas 1MDB. Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri ketika itu juga tidak pernah memberitahu saya terdapat isu dalam 1MDB. Walaupun saya dilantik menjadi seorang daripada ahli lembaga penasihat 1MDB. Katanya lagi, saya juga tidak pernah bertanya dengan Najib kenapa tiada sebarang mesyuarat ahli lembaga penasihat 1MDB diadakan sepanjang tempoh saya menjawat jawatan itu, katanya. Saya juga tidak ada dilapor oleh mana-mana wakil 1MDB mengenai operasi dan pelaburan yang dibuat oleh syarikat. Sementara itu Muhammad Siddiq turut berkata beliau beranggapan pelantikannya dalam 1MDB hanya untuk menambah pendapatan sebagai KSN yang dianggap tidak disetimpal oleh Najib Razak. Najib Razak menganggap gaji Ketua Setiausaha Negara tidak setimpal. Jadi dia ingin kasih gaji banyak kepada Ketua Setiausaha Negara. Katanya, Najib pernah bertanya mengenai gaji yang diterimanya selaku KSN dan bekas Perdana Menteri itu merasakan gajinya selaku KSN adalah agak kecil.
Muhammad Siddiq berkata beliau dilantik sebagai KSN bermula 3 Disember 2006 sehingga 23 Jun 2012. Menerima monthly advisory fee atau bayaran penasihat bulanan 1MDB sebanyak RM30,000 sebulan sejak 1 Julai 2010. Malangnya, seperti kata Muhammad Siddiq sendiri, tidak pernah ada mesyuarat ahli lembaga penasihat. Jadi sebenarnya 30,000 ini untuk apa? Untuk makan gaji buta ke? Tapi itulah yang dibuat. Tapi jangan silap, bukan mesyuarat saja. Ahli lembaga penasihat 1MDB bukan hanya bermesyuarat saja. Mereka banyak lagi kerja yang lain. Okey? So mungkin berbaluilah benda tu dengan kerja diorang. Tanggungjawab yang dimiliki oleh ahli lembaga penasihat bukan calang-calang. Jadi dia dapat bayaran 30,000. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Agaknya Najib Razak dan juga adiknya Nazir Razak agaknya dah dah terkejut. Tiba-tiba bila ditanya, adik Najib Razak ditanya dalam satu dalam satu majlis, dia ditanya apa dia punya perancangan kalau dia berkuasa. Dia memberikan jawapan yang memang mengejutkan. Dia kata boleh buat pengampunan kepada mereka yang sudah berasuah yang tak serius. Lepas itu dia bagi pula contoh yang telah dibuat di Hong Kong tahun 1970-an. Betulkah, perlukah dan baguskah kalau semua perasuah itu diampuni, diberikan pengampunan, diberikan pelepasan? Terus terang saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah betul-betul merusak negara. Rasuah betul-betul merosak planning, rancangan pembangunan negara. Saya terus terang, banyak tempat di Malaysia sukar dimajukan kerana rasuah. Banyak tempat di Malaysia yang susah untuk maju kerana rasuah. Macam mana nak maju kalau sepatutnya dimajukan, tapi wangnya daripada RM1 jadi 30 sen? Kenapa? Sebab rasuah. Belum sampai kepada tangan pemaju, dah kena makan rasuah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju kalau ada pengampunan. Bagaimana dengan kamu? Takkanlah tiba-tiba semua yang sudah mencuri wang kekayaan negara tiba-tiba diampuni. Wah, kalau begitu orang suka. Ada harapan boleh diampuni. Kalau macam tu, apalah guna undang-undang? Bagus tak payah ada. Ampuni sajalah. Ampuni saja. Pada pendapat saya, semua orang patut untuk dihukum kalau pernah makan rasuah. Akhirnya bekas Menteri Kewangan 2 bersuara. Nur Jazlan pun dia pun suarakan ketidakpuas hatian dia. Sampai dia kata Nazir patut diam-diam.
biar SPRM buat kerja. Timbalan Pengerusi UMNO Johor turut menempala AD kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak supaya duduk diam-diam dan membiarkan SPR melakukan tugas menangani rasuah. Itu selepas Nazir mencadangkan supaya dasar anti rasuah seperti yang diamalkan di Hong Kong yang memberi pengampunan kepada kesalahan rasuah kecil. Masalah dia, apa itu rasuah besar, apa itu rasuah kecil? Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.